رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وسهل لنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata Musannaf rahimahullah ta'ala Wasani Jadi Musannaf kata wajib kita kena kotak dan sengaja kita. Kalau kita nak semaya fardu tu kena ada 3 perkara dalam niat kita, dalam kotak kita. Satunya fi'l solat dan apa fi'l solat? Kerja akan sembahyang. Jadi kotak nak kerja sembahyang. Kerja akan sembahyang. Murad dengan kerja sembahyang itu iqrar, menjadikan ataupun mengadakan sembahyang, menimbulkan sembahyang, melaku akan sembahyang. Itu fi'l solat. Habis itu wa ta'yinaha atau pada fi'lah dan menentu waktu dia akan as-solat. Ta'yin ini menentu waktu, menentu dia. Ta'yin menentu waktu kan dia. Ta'yin itu hal keadaan ta'yin itu min subhin, daripada subuh ke kena ta'yin, daripada waktu subuh ke atau ghairihi atau lainnya daripada subhin, daripada waktu subuh. Ya, waktu subuh, zuhur, asar, dalam ada siapa ghairihi tu. Tengok ta'yin tu ada waktu qawluhu wa ta'yinaha rusi. Menentukan kena menentu di waktu tu. Dia kata ta'yinaha tu litatamayyaza. Supaya tamayyaza yatamayyazu tatamayyazu litatamayyaza. Litatamayyaza. Allah kata wa innama yajibu ta'yinuha. Wa innama wajaba ta'yinuha. Bila diterada dan hanya wajib boleh mentakyin waktu, menentu waktu akan dia, akan semaya. Siapa kena menentu waktu? Litatamayyaza, supaya berbeza, dapat beza atau terbeza lah ia as-solat. Terbeza lah semaya tu. Semaya terbeza kan ghairiha.
Berbeza daripada yang lain daripada as-salat. Kena ta'yin waktu. Jadi itu kalau kita tak menentu, tak ada beza dengan hal lain. Kali ini tak boleh kata fala yakfi ayyakula, maka tidak memadai boleh bawa berkata ia asyidiyah. Dia kata pada niat dia, maksudnya hati dia fila dalam niat dia. Tidak memada akan seorang musalli, tidak memada boleh bawa berkata ia musalli. Yakfi al-musalliyat, maka yakfi itu maksudnya boleh. Tidak memada bahawa berkata ia nawaitu salatal waqti. Tak boleh. Tu. Sengaja aku sembahyang bagi waktu ini. Tu waktu mana? Aku niat akan sembahyang bagi waktu ini. Waktu mana? Itu tak ada roya. Tak ada beza dah dengan hal lain. Jadi tatamayyazatu as-salatu tu nak kata ini supaya terbezalah ia as-salatu fi dzalikal waqti. Tu fil waqti dia. Kalau dia nak ditakyin tu atik tu bukan semata-mata semaya. Terbeza semaya pada waktu itu tu terbeza daripada yang lain daripada as-salatil waqti. Maka tak sah, tapi itu tak memada kalau kita kata saja aku semaya waktu ni. Tak sah. Intaha syarhul malhadi Budari atau Fatul Wahab syarhul malhadi. Hal dari syarhul malhadi bil makna. Apa ni? Pakai makna. Dia nakar makna yang dia kesimpulan. Bukan kata lapar dia dah. Bukan lapar. Kalau kita pergi semua, bukan lapar ni lah. Maksudnya ni kan. Bil makna tu bil maksud dah. Habis itu, maka kena menentu waktu. Subuh ke, dan dia kata min subuhin ke, dia kata kena kata subuh, usolli fardhu subhi, kena kata subuh, menentukan subuh tu kena sebut subuh. Kali ini dia kata wa yazhar, ni misalnya kata dan zahir lah kalau gitu nyata yazharu ai indi lah di sisiku lah. Zahir di sisiku, lebih mari di sini. Zahirlah di sisiku kama bahasahu ba'duhum. Seperti barang yang telah, seperti hukum yang telah bahas akan hukum tu oleh tengok mereka itu al-fuqaha. Tengok ulama fiqh ada bahas. Maka zahirlah bagiku yang kata di sisiku ada zahir. Zahir ke apa? Kecek Pesherom dikata min subhin mari lagu ni zahirlah annahu boleh fa'in bagi jazharu. Zahirlah bahawasanya dalam risyad ni leti mari katanya yakfi memadai fiha fi ta'yiniha, memadailah pada takyinkan semaya, pada mentakyinkan waktu semaya tu. Mada jadi solat pada mentakyinkan waktu semaya tu. Solat tu jadi niyatul salatil ghada, salat qasdu salatil ghada. Pakai bagi api. Memadai oleh kosak semaya ghada, semaya pagi. Semaya pagi dini hari ni. Pagi tengok, pagi subuh, gadah ni ada pagi gelap, pagi buta. Gadah. Kalau itu kita kata saja aku semaya waktu
Pagi tu. Tu. Boleh ke tak? Mada ke tak? Gerti dia kata, penentu waktu subuh pun, subuh ni, salatul ghadat pun, wa salatul fajri, mada juga. Nak niat lagu tu? Usalli fardu, usalli fardu, salatil fajri. Tu. Mada je kata. Kerana semaya fajar. Semaya waktu fajar. Semaya subuh. Sebab apa yang fil? Ila pada yang fil sidqi lima, kerana terbenarlah oleh kedua salatil ghadati wa salatil fajr itu, terbenarlah alaiha, terbenar atasnya, atas subuh juga. Terbenar di atas waktu subuh, atas maya subuh tak. Kamu dia bila ada salatul ghadat, salatul fajr, salatul subuh ulo. Kali itu bila kita pergi kosak lagu tu, nampak zahir beri sikunya memadai, dia kata. Tu seperti setengah ulama bahas. Ni Michel atau Ricardo. Lepas tu dia buat sikit lagi. Dia buat QM hukum lagi. Dia kata wa fi ijza'i niyyati salatin yusawwabu fi azaniha aw yuqnatu fiha an niyyati subhi taraddudun. Hak ni syiar lah ya tak? Tak zahir lah hak ni taraddud. Fi tu khabar qadah. Tak lalu khabar qadah. Taraddudun mubtada. Jadi kuasa bitun dan sabit. Fi maknanya Imam At-Tabari tak cakap hak ni. Tak. Taraddud dah jadi wawih dah hukum ni. Mana hukum? Hukum mana? Wasabitul sabit pada kata ijza'i niyyati, pada memadai, memadai oleh niat akan sembahyang. Sembahyang mana? Nanti kita kata saja aku sembahyang. Sembahyang mana? Bukan sembahyang pagi, sembahyang fajar juga. Sembahyang mana lain? Nak sembahyang subuh. Tapi kita lihat lagu ni memadai ke tak? Dia tengok. Memadai oleh diniatkan akan sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang yusawwabu fi azaniha. Itu dia. Tengok berapa masalah. Jangan. Kalau nak ni kata je berlaku. Sembahyang yang ditaswif. Apa taswif? Sembahyang yang dikatakan as-salatu khairum minan naum. Itu taswif. At-taswif sunat ya. Dalam mazhab Syafi'i, sembahyang bila kita azan, kita beri subuh. Sunat kita taswif. Taswif apa makna? Meronjokkan manusia, mempanggil, memberitahu, menyeru manusia tu kepada semaya. Taswif dengan berkata as-salatu khairum minan naum. Taswif tu mana taswif makna tu? Maka sembahyang yang dikatakan as-salatu khairum minan naum, kita kata lagi. Sembahyang yang dikatakan as-salatu khairum minan naum yusawwabu fi azaniha, pada azannya, azan bagi sembahyang. Saja aku sembahyang, hok dikatakan as-salatu khairum minan naum pada bel dia ada. Dia kata saja aku sembahyang hok kata as-salatu saja aku sembahyang hok bel dia kata as-salatu khairum minan naum. Saya apa? Main subuh lah. Main lahir rasmi. Tu. Kalau ni lagu tu, macam tak? Waduh. Au yuqnatu fiha. Apa pada yusawwabu. Atau semaya yang dibaca kunut padanya. Pada semaya. Fiha fi salat. Fi salat tu. Saja aku semaya yang baca kunut pada dia. Tu. Saja aku semaya yang baca kunut pada dia. Maya nak panggil subuh ke? Tapi yang jenis lagu tu memadai ke tak? Tu. Ada kau? Dia kata. Maka sabit pada memadai oleh dia semaya tak ni. Memadai tak lupa pada ijazah. Memadai daripada niat subuh. Memadai ganti daripada niat subuh. Alim betul. Memadai dengan apa yang tadi
daripada niat subuh. Tak kena niat subuh. Ada kamu mana ganti daripada niat solat subuh itu? Cukup mana tak kalau ganti lagi tu? Saja aku semaya fardu, semaya fardu, saja aku semaya fardu. Hak dia tu dalam hati lah. Hak dia tu baca kata as-salatu khairun minan nawm. Atau saja aku semaya fardu. Hak baca kunut padanya. Dalam hati dia rosak lagi tu. Mata budak daripada ganti daripada subuh. Imam Matadi kata, sabit pada memadai itu tarot dulu. Tarot dulu. Tarot dulu. Dia kata Huawei kan ada keraguan. Tarot dulu di sisi dia tu tarot dulu. Maknanya di sisi dia. Tinggi dia. Tarot dulu di sisi tu. Tak juga waktu. Adapun masalah kata semaya fajar ke apa tadi di hak zahir yang mana zahir di sisi kedua ada kadang ada setengah ulama bahar lagi tapi semaya apa sini sini tapi wal aujahu dari hati kata dan bermula yang terlebih sahih daripada wajib dan terlebih sahih daripada segala wajib bagi ashab, terlebih sahih daripada segala pendapat bagi ashab Syafi'i. Itu aujah. Yang terlebih wajibnya ialah al-ijza'u, ialah memadai. InsyaAllah Syarfu Muhammad Ramli juga dia nakal kajian Syekh Ramli. Maka terlebih aujahnya mada nak riwayat kata kalau lah aujah sikit lagu tu kita boleh buat hukum tu. Tidak ada orang kita pada waktu ya. Itu dia. Habis itu maka kita mentakyidkan waktu semaya subuh atau lain daripada subuh. Ghairi subhi. Lain tu ada lagi kan? Dan dia kata au ghairi itu aika zuhrin seperti zuhur maklum lalu au asrin ataupun asar dia kata di au maghribin au isya. Itu subuh dia kata. Macam dia. قال محمد رمضي في شرحه ويظهر أن نية صلاة يسن لها الإبراد عند توفر شروطه مغنية عن نية الحسن. Imam Ramli kata ni Syekh Matadi kata telah berkata oleh Muhammad Ramli Syekh Ramli kata oleh Syarah Muhammad Ramli Syarah dia di atas matan Minhaj Talibin lah. Jadi nihayat mudah. Jadi Imam Ramli kata wa yazharu dan zahir tinggi di sisiku, dia kata wa yazharu dan zahir dah nyatalah di sisiku anna niyyata salati. Ini masalah subuh lepas. Tak ni. Kalau zuhur pula, kita niat ada boleh ke tidak? Zahirlah bahawasanya niyyata salati, niat akan satu sembahyang. Dia kata saja aku sembahyang mana? Sembahyang yang yusannulah, sembahyang yang disunat baginya. Jadi yusannu fiha la fiha, disunatkan padanya pada sembahyang itu. Sunat apa? Sunat al-ibradu. Disunat ibrad ni asal mana dipersejukkan. Apa makna ibrad? Yakni ditakhirkan sembahyang zuhur kerana sangat panas. Ditakhirkan sembahyang zuhur kerana sangat panas. Dia ada juga. Orang Arab lebih lagi.
Dia ada mata kita syar'i pun sunat kita ibrah, kita ibrah. Dia zuhur ni tengah hari, siang hari. Dia siang hari panas sangat. Ada musim panas ni panas. Bila kita keluar semaya zuhur, Allah tu panas nak balik. Maka ketika tu disunat takhir sikit sehingga waktu sejuk sikit dekat-dekat nak datang. Tu maksud ibrah. Maka semaya zuhur tu ya disunat ibrah. Semaya ladak dak panas. Semaya ladak zuhur dia panas. Maka disunat ibrah pada semaya. Hal kadang ibrah tu syarat dia nak kena ngaji lah tu. Hal kadang ibrah tu inda tawaffuri syurutihi. Ketika sempurna segala syaratnya syarat bagi ibrah. Kalau kita lihat lagi tu, saja aku semaya sama saja aku semaya fardu yang sudah ibrah. Nak ibrah padanya. Kena ke zuhur dah, kena ke zuhur dah. Tapi dia tak kata semaya fardu zuhur. Saja aku semaya fardu hak sudah ibrah padanya. Alhamdulillah. Adakah memadam? Imam Ramli kata wa yazharu anna niyyata solat itu mughniyatun khaba'na. Tu mengkaya ia, jadi melepas ia, memadai ia, mughniyah. Memadai ia daripada niyatiz zuhri. Tak kena niat zuhur apa? Imam Matari kata, Syekh Ramli kata begitu. Lepas tu Imam Matari kata walam ara dan tidak nampaklah oleh aku fihi padanya. Tu dia. Aku tak nampak padanya pada qauli Ramli ni. Pada qauli Muhammad Ramli ni. Aku tak nampak pada kataan syai'an akan suatu daripada salah. Ada tak apa lagi tak nampak apa. Aku nampak kata tak ada gapo. Itu maknanya itu. Aku nampak kata tak ada apa. Tu. Tak apalah ni ulama yang bahar dengan ayat kata dia bukan ni kan. Ingat kata selip ada selip lagi. Ingat kata ada cukup dah ada lagi. Ingat kata habis dah ada lagi. Tak habis dulu. Ada habis. Pas kita ni orang yang ngaji tik maya tik mana habis dia ulama ni dia penuh masa dia kurban masa dia untuk ilmu ni dah. Hari-hari dia dengan masalah dah. Tangan duk nulis. Hari-hari dia dengan masalah. Pas kita ni lama-lama sekali tepung masalah. Tapi dah habis. Maka dia masuk lagi. Tu. Bila nak habis. Demo hari-hari. Tiap-tiap minit duduk dengan masalah. Kita lama-lama sekali tepung masalah. Apabila nak habis masalah. Habis. Supaya ni kalau kita kata buah masa kita semua lah ni. Tak sebab apa buat masalah ni tu. Tak punya masalah. Tak habis lagi. Aduh. Ilmu agama ni dah dia luah. Habis kat tu kemudian kata kena niat. Dua dah. Menentukan waktu saja kusmaya subuh. Wa niyatul fardiyati. Maka itu. Dan atau pada fi'lah. Dan niat qasad. Niat ini qasad. Tulis dalam agama qasda kauniha fardhan. Qasad sengaja hati. Tuju hati, sengaja hati akan keadaan sembahyang tu fardu. Kita ingat kata sembahyang tu sembahyang fardu. Hak fardu. Bukan hak sunat. Bukan hak sunat fardu. Dengan bahawa kalau kita tinggal kena siksa dah kita. Dia lapar fardu dengan sunat ni dalam hati kita pun kita puasa tak sama dah. Orang panggil martabat dia tu. Tak sama dah martabat dia. Semua tu fardu ni benar-benar. Benar sudah pun berat juga tapi tak berat supaya fardu. Di segi mesti kena tunai dia tu. Apa tu dah?
Lagu tu serupa dengan haram dengan makruh tu lah. Faham sikit kita tu, kata kita. Maka kalau akad takbir semaya fardu tu nampak dah kepentingan semaya yang kita kena hadap ni. Benda yang besar, benda yang wajib, benda yang kena perintah. Saja bukan saja semaya fardu, tak ada kalau hati nak duduk mana. Ada tak jadi. Saja aku semaya. Bila sebut kata ku semaya, itu gambar semaya dah. Semaya fardu, bukan sunat. Wajib, bukan lain-lain, tak lain. Fardu ke apa? Subuh. Gerti waktu tentu waktu kita kerja. Maka 3 perkara tu ingat dalam hati kita. Jika kita Allah tu, berartinya tak ada panggil ya. Tu kota ta'ruf ta'yin nama dia. Saya juga. Kita kata dia saya. Pada tarik situ, usalli situ dia. Ada tarik waktu situ. Tak ada kubur. Bila lagi kalau dia posai ke tepi-tepi pula, bising-bising pula. Dia tak lintas kata teman. Tu posai. Kalau dia ni posai. Nak ingat ni, tak niat ni. Tak lekat gini. Tak lekat. Pakai kau terancang. Boleh lekat molat. Oh, tak lekat. Kadang-kadang dia tu. Dia apa laguan. Dia takbir tu, dia nak pergi takbir bila lekat. Oh. Pergi. Tak sabar dia nak pergi takbir bila lekat. Oh. Kan. Kenapa? Kenapa kita hidup raya? Tengok ulama-ulama semaya. Dia gambar Allahu Akbar. Dia nak lagi mudah itu lagi. Sebab niat ni dia bukan lama. Orang tak rotak je dulu tadi. Ingat 3 perkara. Niat fardu. Dah. Habis kata kemudian kata musannaf rahimahullah. Wa niyatul fardiyati. Dia kata waniyatul fardiyati ay illa fi haqqis sabi. Fala haqqis sabi fala tajibu 'ala al-muhtamali Ibn Hajar. Na'am yusannu lahu dhalika khurujan min al-khilafi syawali. Lakin yata'ayyanu fi haqqihi haythu nawal fardiyata alla yurida annaha fardun fi haqqihi bihaitu yu'aqabu ala tarkiha. Asapa? Yata'ayyanu lahu li alla tabtula. Wa innama yanwi bil fardi bayan al-haqiqati al-asliyati aw yutliqa. Yutliqu atau bayanwi. ويحمل ذلك منه على الحقيقة المذكورة في أشماوي على محمد علي شبر مالتي على محمد الرملي علي شبر مالتي mana hasyiah di atas nihayah. Hasyiah di atas nihayah itu mudah. Dia belajar. Wasani dan bermula yang kedua. Wasani wal ruknusan dan bermula rukun yang kedua. Rukun yang kedua daripada 18. Minas sama min samaniyata asyara. Min as-samaniyata asyara. Jadi yang kedua daripada 18 rukun apa? Takbiratul ihram. Ialah takbiratul ihram.
takbiratul ihram. Dalam katanya qauluhu takbiratul ihram, hang ingat terus lalu. Bermula katanya kata syarat musannaf kita takbiratul ihram itu kainun min idafatis sababi lil musabbabi. Adalah ia setengah daripada diidafat akan sebab. Sebab iaitu takbirah tu sebab, mudhaf tu sebab. Idafat lil musabbabi kepada musabbab. Jadi al-ihram tu musabbab, perkara yang tersebab. Dia sebab punca. Sebab ni punca. Sebab. Lepas tu bila berlaku sebab, ada musabbab dia. Apa musabbab? Benda yang terjadi selepas berlaku sebab tu. Nampak tu dah? Tu. Sebab. Perlu. Baca kan? Musabbab. Sebab musabbab. Sebab takbir itulah buat jadi ihram. Sebab takbir itulah buat jadi ihram, buat jadi haram. Buat jadi haram. Idafat sebab kepada musabbab. Itu musabbab, benda yang disebabkan dia. Perkara yang disebabkan dia. Sebab lapar tu aku makan. Sebab lapar tu aku makan. Berarti lapar dengan makan hok mana mari dulu. Lapar dulu. Lapar tu sebab. Makan tu musabbab dia. Sampai harap. Harap tak? Jadi kata dia idafat tasbirah kepada al-ihram min idafati sabtil musabbab. Kita takbir lagu ni. Takbiratun hiya sababul lil ihram. Takbiratul ihram ini takbiratun hiya sababul lil ihram. Takbir lagu itu isyarat kata idafat sabab kepada musabbab. Takbirah sekali takbir, yang iaitu sekali takbir itu ialah sebab bagi diharamkan. Itu maksud dia asal. Satu kali takbir yang ialah sebab punca bagi diharamkan. Itu takbiratul ihram. Takbiratul hiya sababul lil ihram. Hagana dipanggil takbiratul ihram. Ini wakilah. Baca lagi. Summiyat bidzalika. Dinamakan. Dia akan takbirah tu. Satu kali takbir tu dipanggilkan oleh ulama fiqh dinamo bidzalika bil ihrami. Bidzalika bi ismi takbiratul ihram. Sebab apa dipanggilkan dengan nama takbiratul ihram? Sebab apa? Ilat pada summiyat li'annahu, kerana bahawasanya dalam risyad ni al-halal wa sya'ni, kerana bahawasanya apa dianya yuhramu biha, diharamkan dengan sebabnya. Bahasa Sebabiyah lagi situ. Diharamkan dengan sebabnya, dengan sebab takbirah itu, dengan sebab sekali takbir itu diharamkan. Allah Ta'ala faharraikan dengan sebab takbir itu diharamkan alal musalli, diharamkan di atas orang yang sembahyang. Kita orang sembahyang dia, bila takbir Pak Allahu Akbar Pak, dengan sebab takbir kita tu diharam atas kita. Diharam apa? Maka halalan lahu qablaha, diharamkan akan perkara ma tu naifah yang yuhram, diharamkan akan perkara ataupun benda yang adalah ia perkara tu dulunya halalan,
jadi halal lahu baginya bagi musalli. Dulunya halal baginya. Dulu tu bila? Qablaha, takluk pada kana. Adalah ia dulunya sebelum daripada at-takbirah. Sebelum daripada kita melakukan takbir, belum pada tu halal. Boleh kekek, boleh makan, boleh bergerak, boleh lagu. Tapi bila Allahu Akbar, nak bergerak tak boleh, kecek tak boleh, makan tak boleh. Nampak tu dah? Tu. Jadi makan halal tu tak boleh. Ba'du makanan mulai. Diharamkan akan setengah-setengah barang. Bukan semua. Ada juga barang yang tak haram. Nyawa. Nyawa tak haram. Apa lagi? Apa lagi yang tak haram? Belum pada tu. Suka senyum-senyum. Bergerak pada bergerak mata, kelip mata. Dulu halal, lalu halal lagi. Gitu. Itu ma tu ba'du ma, bukan semua. Jadi diharamkan akan sebagian barang yang adalah dulunya sebelum daripada takbir tu halal baginya. Belum pada dihalal, tapi sekarang dah. Apa makan halalan ni? Min mufsidatis salati, daripada segala perkara yang membatal akan sembahyang. Kalau benda yang membatalkan sembahyang, tu makanan halalan lahu. Bagi hak membatalkan sembahyang. Tapi kalau lamin mari bayar madah, tak berhajat kepada takdir ba'du. Tak kena takdir ba'du sebab min dia ada. Tapi kalau min tak ada mari bayar tu, ma tu dia kena takdir ba'du. Kena takdir ba'du. Ni kalau min dia tak kena dah. Lop ba'du tu dia. Ingat gitu. Sebab kalau ba'du pula lazim kata setengah-setengah benda yang membatal semaya tu, setengah-setengah benda membatalkan semaya tu tak batal. Tu. Jadi Fahir kata makan, minum, gapo semua dulu halal. Jadi setengah pula. Fahir kata setengah daripada benda membatalkan semaya tu tak membatalkan. Tu Fahir kata. Lagolah min tu bayar pada mana. Tak berhajat kepada takdir ba'du ni. Tapi kalau tak ada min tu ba'du. Kira tengoklah. Nampak tak? Tak nampak tak? Apa hidup tu. Daripada perkara membatalkan semaya. Misalnya gapo tik mufsidat. Ka'aklin, makan dulu boleh makan. Tapi bila akad takbir Allahu Akbar, tak boleh dah. Makan dengan sengaja. Makan. Ada syarat dia. Lagi akan datang. Wasyurbin dan minum. Minum tak boleh lah. Wa kalamin dan bercakap. Kalamin ay takallumin, bercakap tak boleh dengan kalamin biharfin muhjimin atau harfaini. Ada satu huruf yang memberi faham atau dua huruf yang tak memberi faham pun. Kalam bercakap. Maka tak boleh lah bila kita takbir. Wa nahwi zalika, dan umpama dia macam itu al-mazkur min atlin wa syurbin wa kalamin. Seperti banyak kali lagi lah. Bergelok sekali, 3 kali berturut-turut. Dulunya boleh, tapi takbir tak boleh. Syarah Muhammad. Satu sebab dinamakan takbiratul ihram. Kalau orang tanya, boleh. Sebab apa panggil takbiratul ihram? Jawab kata, takbirah ni maknanya sekali takbir. Al-ihram maknanya diharam. Maksudnya dengan sebab sekali takbir tu lah buat kita tu haram kerja benda buat dulunya boleh buat. Dulu boleh buat. Tapi lah ni lepas pada takbir dia tak boleh buat. Mana tu? Makan tak boleh. Boleh lah. Apa dah? Tu takbir tu dia kata. Habis itu Allahu Akbar dia kata. Wahia Allahu Akbar. Dia orang ni. Wahia, mana takbiratul ihram situ? Wahia
Dan bermula ia wasiratuha, dan bermula sirah, lafaznya lafaz takbiratul ihram. Lafaz yang bunyi macam mana? Lafaz yang bunyi lagu mana? Lafaz dia itu ialah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu lafaz dia. Kalau tak lafaz jadi khabar. Itu lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tu. Lepas tu musannaf awak mari dalam kata qauluhu wa hiya Allahu Akbar. Sebab apa kena letak takbir ni buat rukun mula-mula, buat buka semaya. Kalau orang tanya, katanya agama kena letak takbir nombor 1. Letak takbir pertama rukunnya tu sebab apa? Wal hikmatu. Ini hikmah. Dan bermula hikmah fi iftitahis salati biha. Bermula hikmat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan hikmat itu sabit ia pada iftitah, pada dibukakan akan sembahyang. Dibukakan akan sembahyang. Iftitah tu biha bitakbiratul ihram. Hikmat apa Allah Ta'ala membukakan semaya dengan Allahu Akbar itu? Iftitah dia duna ghairiha, duna iftitahi bi ghairiha. Tidak buka dengan yang lainnya, lain daripada takbiratul ihram, lain daripada takbiratul ihram. Duna ghairiha, duna al-iftitahi bi ghairiha. Kecak lagu tu dah. Tidak buka dengan muka lain. Tak ada kata mula dengan zikir ke subhanallah. Ataupun kita kata lain lagi. Lain tu apa? Bayar pada ghairiha minal azkari, daripada segala zikir-zikir yang lain. Subhanallah. Ataupun Astagfirullahaladzim. Dia kena tak mula dengan zikir lah. Dia mula dengan Allah. Apa? Hikmatnya ialah Quran. Istihdarul musalli azamata man tahayya'a li khidmati. Hikmatnya ialah menghadir oleh musalli. Idafah kepada fa'il, idafah masdar kepada fa'il. Istihdar musalli, menghadir, mensilah, nampak, menggambar dalam hati oleh musalli, oleh orang yang sembahyang. Dia silang lagi, dia hadir, menghadiri azamata, akan kebesaran. Maka bagi masdar, menghadirkan akan kebesaran bagi mereka Allah Ta'ala. Tahayya'a, jadi menghadirkan akan kebesaran bagi mereka. Jadi kebesaran bagi Allah, mantu Allah. Kebesaran bagi Tuhan. Yang tahayya'a, yang telah bersiap sedia ia musalli. Bersiapkan, buat persiapan li khidmatihi, jadi li ibadatihi. Khidmat itu ibadat. Khidmat ibadat. Jadi mereka yang buat persiapan lah seorang itu untuk berkhidmat akan dia, akan man. Jadi kita buat siapkan ni untuk khidmat siapa? Untuk ibadat kepada siapa? Untuk ibadat kepada Allah. Maka kita mesilakan kebesaran Tuhan tu, Allah tu. Dia nampak besar, menggambarkan kebesaran orang atau Tuhan yang kita nak buat siapkan untuk khidmat dia ni. Wal wuqufi baina yadayhi, atau pada khidmati, dan bersiapkan untuk berhadap, berdiri, wukuf di berdiri, baina yadayhi, di hadapannya. Ni ketek atau jalan orang panggil kinayah ya kan. Berdiri di hadapannya, di hadapan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapan. Bukan tu ada depan kita, maknanya kita tu berhadapan raja. Tu.
Tu baina yadai qudratihi. Itu takwil dari segi mutasyabihat gitu. Maka kita hadap kebesaran di hadapan kebesaran siapa sekali. Maka nak mensilakan hati nak nampak kebesaran itu. Allah, habis tu takbir we nampak takzim sikit. We nampak baikkan sikit ni. Nampak keren sangat je mereka yang kita ikhtiar untuk terima. Sebab buat istiadah, ilat pada istiadah liyam tali'a, supaya penuhlah ia musalli. Maksud penuh hati dia. Liyam tali'a liyam tali'a qalbuhu, supaya penuhlah oleh hatinya. Hati bagi musalli itu haibatan, penuh nisbah dari segi kehebatan, kegururan, gerun, hebat, takut kepada Allah. Nisbah hebat dan takut, gerun kepada Allah. Mahu dia hebat, hebat saya. Dua yang hikmat yang begitu, maka ada dengan Allahu Akbar. Tapi setiap zikir pun sebut dia nampak hebat sikit ya. Allah tu orang Cina. Orang dia buat nyanyi orang Islam kata Allah bat. Buat nyanyi kita pernah juga. Tidak Islam itu Allah bat. Sebut dia dinampak ta'zim dan haibah. Wa yudhira, atau pada yang tali'a atau yudhiru boleh. Fa yudhiru, maka menghadir ia musalli qalbahu, akan hatinya, hati bagi musalli itu menghadirkan dia, maka hadirkan hati dia. Ataupun yahduru, baca itu boleh. Fa yahduru, maka hadirlah oleh hatinya qalbuhu. Boleh lagi tu. Fa yahduru qalbuhu, maka hadirlah oleh hatinya, hati bagi musalli itu. Wa yaksha'u, dan khusyuklah ia hatinya, qalbuhu itu. Hati pun khusyuk, hati pun hadir, hati khusyuk. Wala yakbazu, dan tidak bermain ia hati. Wa fi nusqati wala yaghibu, dan tidak raib, hilang ia hati daripada ingatkan Allah Ta'ala. Ada habis itu. Dah. Boleh. Kedua pula dengan Allahu Akbar, itulah dia. Habis itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qauluhu Allahu Akbar di bawah. Ai fala tan'aqidus salat, maka tidak terjadi oleh sembahyang kita tu, tak terjadi, jadi tidak sah. Tidak terjadi dan tidak sah oleh sembahyang illa malaikat bil ityani bihadzal lafz, malaikat dengan didatangkan dengan ini lafaz. Kena datangkan ini lafaz Allahu Akbar. Kalau tak kata hak ni, tak sah sebenarnya. Alhamdulillah lafaz lama semuanya pun Asma'ul Husna pun seret mari berlaku Asma'ul Husna Akbar, tak sah. Ya betul. Dia nak besar dah. Dia nak besar Tuhan. Puas hati lalu tak saya mari berlaku. Sebab ibadat ni Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Kena tunggu dia. Wabi kata pula, padahal Nabi tak sapu muka dia, tak tunggu. Jak bodoh. Tapi dia kata Nabi tak sapu. Dia kata ada Allahu Akbar. Maka dia kata wa ilaihi zahaba Malikun wa Ahmadu.
Kita dah pergi, dia tak berani pula boleh semayang ni. Minta ni. Jadi tak siapa pula kalau semayang. Kalau semayang, pergi semayang dalam tempat hok kita tak mahu. Pergi semayang, tak sapu muka. Kalau sapu dia tengok aku juga macam kita pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kot tu ya. Wahabi pun betul tak? Wahabi je mari. Dia tak lapu dah. Lepas ni ayat mari tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tap kaki. Tak yang ni. Dia tak reti baca. Nampak dia. Sudah. Kena kira semula. Yo orang kita ni silap kata je. Kita kata tidak faham. Jadi silap kata sapu muka tu disunat dengan secara khusus. Maknanya sapu muka ni, jika sapu muka tu disunat. Maka sapu muka tu padahal kalau tengok dalam riwayat hadis Nabi Imam Nawawi bawa mana kita azkar dia. Nabi Imam Nawawi riwayatkan hadis tu dalam bab mana? Dalam bab zikir selepas mayat. Zikir selepas mayat. Dia bukan bab mayat dah, dia riwayat hadis tu dalam bab zikir selepas mayat. Maknanya benda tu duduk lebat zikir tu. Lepas tu hadis yang punya doa Nabi SAW bila Nabi kita selesai daripada sembahyang dengan cara mahum, maka sapu dia, letak tangan dia di atas bumbung dia dan tarik turun muka sampai kepada janggut dia serta berkata ia akan doa. Subhanallah ila doa. Hak tu tujuan besar hadis tu. Tak. Tujuan besar hadis tu zikir hak tu. Semuanya yang sudah berlaku dah. Dia tak ada perkara semayang dah. Siapa tak siapa pun semayang sah. Kita dengan Assalamualaikum tu. Dah. Tapi Nabi baca dah. Zikir hak tu. Hak dikusul azkar Nawawi. Sambil tu Nabi buat atik rupa kat muka ni. Dan baca doa. Maka tujuh besarnya dia baca zikir tu. Dia zikir lepas pada semayang tu. Kita mari bergerak di sapu muka, zikir tak ingat. Tak nak baca. Memang tu tak kena sebab dia. Dan waktu sunnah, sapu muka tetap berzikir. Berdoa supaya Nabi buat. Kata hadir doa. Tengok. Ulang. Imam Nawawi datang semua hadirlah kita azkar dia tu. Ada belakang doa sahih, ada belakang. Tujuan kita azkar bukan tujuan nak buat hukum kata wajib ke halal ke mana. Tujuan nak buat amal. Dah ada doa pun boleh buat amal dengan dia. Tengok dalam depan ayat dimula lagi. Imam Nawawi ayat dimula di awal-awal kita azkar lagi. Faqad ittafaqal ulama ala jawazil amali bil ahadits ad-da'ifati fil fadail al-a'mal. Ittifaq ulama dah boleh buat amal dengan hadis doa ni pada masalah fadilah amalan, untuk menuduki fadilah amalan. Hadis doa apa hadis Nabi cuma doa dengan sebab rawi dia tak berjuru, dia tak boleh dua. Buat orang tu tak percaya dengan hadis tu. Dan boleh hadis dari Nabi. Tu. Maka ilmu jawab dan ada syarat mari pula. Syarat nak beramal dengan hadis doa, jangan hadis tu sangat dhaif jiddan tak boleh. Dan jangan hadis tu hadis maudhu'. Dan jangan hadis tu doa jiddan. Dan janganlah orang yang beramal tu etikat kata itu daripada Nabi sungguh. Hati kena tengok. Barangkali daripada Rasulullah sendiri, tapi dengan sebab rawi tak sikoh dia, orang tak percaya dengan riwayat dia. Tak boleh daripada Nabi. Dan boleh jadi bukan daripada Nabi. Tahap tu riwayat hadis orang.
maka boleh beramal dengan hadis dah. Dia kata tak boleh amal. Dan dia kata hadis Imam Nawawi datang itu dhaifun jiddan, dia kata. Dia kata ada riwayat dhaifun jiddan. Pada riwayat hak tak dhaifun jiddan ada. Banyak riwayat hadis hak Abu Muka ni. Dia tak ada. Berarti buat amal. Buat amal dengan cara kita ni jadi Allah pun sapu. Itu masalah pula kalau orang tak sapu kita ni. Berarti. Sama tilup belakang. Lekmu pun bila sapu. Ada kata wah, begitu tak sapu ni. Di Mekah, di Arab, kata dia kata. Arab tak ada pergi sapu. Kamu tengok orang tak sapu. Kamu tak tengok orang sapu. Tak ada fatwa ulama Arab sebab masalah sapu. Tapi itu menekan dengan zikir tu lah. Masalah sekali. Kita buat penuhi tahu jalan ni. Buat dengan penuh hati. Maka sebenarnya tempat wahabi pun sapu saja. Sapu wicau-wicau ni. Sapu wicau-wicau ni. Ada orang dia dalam kitab Musalli. Ingat apa adik lah. Zikir kalau ditutup sebenarnya. Zikir tu adik tetap buat saya. Bukan zikir saja, bukan buat saja. Kita buat dua-dua. Itu boleh hadis. Kapot lagi dah. Ingat. Ada apa? Sapu pun sapu molek. Sapu molek. Sapu tu nak pergi sapu. Dalam hadis. Habis. Itu. Tak saya buat. Itu. Yang ni kata kau dia buat dia. Tak. Saya buat. Tak apa. Dia mau kata tak kena. Dia mau nak buat amal. Tak apa. Tapi kalau kita beramal. Yang kata apa lah. Kerana ulama bersahabat. Dia ada hadis. Bukan reka-reka tu hadis. Masalahnya hadis di sisi mereka tu sahih. Dia mau bagi dua ya. Sahih. Di sisi demo ni seolah-olah bukan mana bidah. Tu hadis maudhu. Reka. Di sisi dia tu padahal dia duk ngajar juga Pak Hadis tu. Tapi dalam etikot dengan seakal-akal. Hak doa tu Nabi dah buat lagu ni. Hak ni mari Nabi dah buat reka ni. Itu masalah. Habis tu terbak sapu muka pun terbak mana. Baik kita ajar orang kampung baca doa. Macam mana kan? Allah kita bisa tahu itu. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Waktu teka mana? Teka mana tu Teka mana? Teka paling macam kena. Teka hak lagu kau. Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Tak apa dia, mana tak apa. Tengok dah pada tak baca di mulut. Dia. Itu dah. Itu dia. Imam Nawawi di Al-Azkar Nawawiyah takkid Nawawi nak ambil hadis maudhu' macam Nabi wa ambil. Cik tengok dia. Dia dah. Ikut mula. Kembali kata Allahu Akbar. Dia kata, maka wa ilaihi dan kepada hadzal hukmi ni kata ketiadaan sah semaya kalau tak datang Allahu Akbar ni ilaihi kepada ini hukum. Hak kata ketiadaan sah semaya kalau tak datang Allahu Akbar. Zahaba Malikun telah berjalanlah oleh Imam Malik bin Anas wa Ahmadu dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dua mazhab ni serupa dengan mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau tak datang Allahu Akbar tak sah sembahyang. Wa qala Abu Hanifah, telah berkata oleh Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Imam Hanafi kata tan'aqidu bi kulli lafzin yuqsadu bihi ta'zim. Keluar lagi. Tan'aqidu, terjadilah ia as-salatu. Terjadilah sembahyang, sah sembahyang. Bikulli lafzin, dengan tiap-tiap lafaz, yuqsadu bihi, yang diqasadkan dengannya, dengan lafzin tu, dengan lafaz tu, diqasad at-ta'zimu, diqasadkan akan membesarkan Allah. Nak ta'zim tu dah, lafaz apa tak apa. Nak membesarkan tu hasil dah. Abu Hanifah tu jadi lain sikit pula pada tiga mazhab ni. Intaha Munawi, Al-Imam Munawi di atas Al-Jami' As-Saghir. Kitab Jami' As-Saghir kita hadis Pak Imam Sayyuti. Syarah dianya Faidul Qadir bagi Imam Munawi. Habis itu kata Musannif rahimahullah ta'ala, wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma, dan tidak mudarat, tidak memberi mudarat, tidak rusak. La tadurru ay fi sihhati takbir. Tidak mudarat pada sah takbiratul ihram kita tu. Tak mudarat ke apa? Sah. Soalan kata itu. La tadurru ay fi sihhati takbir. Tidak mudarat pada mensahkan takbir kita. Ziyadatun, bagi kita dulu, tidak memberi mudarat oleh bertambah, oleh tambah, menambah. Kita tambah di atas huruf takbir tu lah. Ziyadatun ala hurufi at-takbiratul ihram. Tu tambah sikit tak apa. Tak mudarat. Dia latun ala hurufi at-takbiratu. Huruf takbir Allah dia berapa? Lapar kan Azhar? Lapar. Huruf takbir. Tu. Lebih pada tu boleh ke tak? Lebih pada lapar tu. Tidak mudarat oleh tambah. Tapi tambah mana orang tak mudarat? La tamna'u, sifat pada dia dah tu. Tambah yang tidak menegah ia tambahan tu tak menegah al-isma, akan nama dan panggilan. Tak menegahkan akan nama, jadi akan panggilan takbir. Akan nama takbir tu dalam ada al-isma al-isma takbir. Menegah akan nama takbir. Orang panggil takbiratul ihram lagi, tak apa lagi. Tu. Siapa ke orang tak panggil takbir dah, dia tak boleh. Tambah sawat tu kan. Tambah yang tidak menegahkan nama takbir tak itu. Jadi orang nak panggil takbiratul ihram lagi, tak apa. Ulama nak panggil takbiratul ihram lagi, tak apa. Tambah tu tak mudarat. Apa makna la tamna'u? Dalam ada siap. Ai la tufawwitu maknahu. Tambah yang tidak meluput ia tambah tu, dia ada. Tak meluput, jadi tak menghilang dia. Makna akan makna bagi takbir. Maknanya tak luput, tak hilang. Maknanya tak ada rusak ke apa makna dia. Makna takbir tu tak ada rusak. Apa makna takbir? Wa huwa, dan iaitu maknahu tu, makna takbir di sini ialah kaunullahi akbar min kulli syai'in. Keadaan Allah Ta'ala lebih besar dia daripada tiap-tiap sesuatu. Lebih besar pangkatlah, darajat dia lebih. Jangan pergi, ada juga setengah orang Tuhan besar tu, besar. Akbar, Allah Akbar, Allah Maha besar, besar sekali. Makhluk mana besar sekali, Allah besar lagi. Ada apa hal lagi tu? Allahu Akbar.
Kalau kita tahu ni bagai besar. Soal. Kalau lagi bom terang. Besar mana Allah Allah. Dia besar sekali. Tu wahdi. Tengok. Sudah dia otak dia tasbih, tajsim dia berlaku. Subbihisma rabbikal a'la. Anda mujilah, anda tasbihlah olehmu dengan nama Tuhanmu yang lebih tinggi, a'la. Ini tu. Betul lah. A'la tu lebih tinggi pangkat dan darjat dia, tinggi sekali lah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tak ada pun, tak ada waterpun. Dia baca hati biasa. Dia gambar. Kita biasa dia gambar. Akhbar kita ni besar ni. Betapa a'lam akhbar apa semua Tuhan Maha Besar. Dia memang kampung ada yang jiwa tu. Nak wayak mana? Besar mana Tuhan? Allah Maha Besar. Besar mana Tuhan? Dia dah. Kalau gitu jangan meluputkan nama. Meluputkan nama yang ni tak meluputkan makna takbir tu, maka tambahan tu tak menegak apa-apa. Sah. Misalnya dia kata ka Allahul Akbar. Ni nak misal pada ziyadah. Ini kait lagu ni ikut mana? Okay. Jadi kaziyadatil lami fi Allahul Akbar. Takdir lagu tu. Nak nyapok ziyadah, nak misal bagi ziyadah. Kah tu tak boleh masuk. Jadi watil kaziyadatu kainun. Dan bermula di mereka itu tambah tu. Tambah yang tak merusakkan makna, yang tak apa lagi, sah lagi tu. Kainatun kallahul akbar. Jadi kaziyadati lamit ta'rifi fi Allahu akbar. Allahul akbar. Datang boleh dah? Kaziyadati seperti ditambah lamit ta'rif, lam ma'rifah, iaitu alif lam lah. Alif lam tambah ke alif lam, orang panggil lamit ta'rif tu, alif lam ma'rifah, ditambah fi Allahul akbar. Jadi tambah pada lafaz Allahul Akbar. Jadi alif lam tu tambah mari asalnya Allahu Akbar. Kita ni Allahul Akbar. Adakah rusak? Tak mudarat ke apa, tapi sebelum kita tahu khilaful aula. Ada. Dalam qauluhu kallahul akbar ai bi ziyadatil lam. Jadi lam ta'rif dengan ditambah akan lam ma'rifah, alif lam tu. Alif lam ma'rifah panggil lam ta'rif. Tambah tu. Bu alif lam ma'rifah di Allah al-akbar. Jadi bo tak luk mazhub han pada lafaz al-akbar tu dah. Ai han ke ada lafaz al-akbar tu bi ziyadatil lam, dengan ditambah akan alif lam ma'rifah. Tambah. Adakah mudarat? Tak apa. Li'annaha, jadi fala tadurru. Tu. Ilat pada surat tu. Jadi fala tadurru, maka tidak memberi mudarat ia ziyadatul lam tu. Tak mudarat. Tak ada apa. Sah. Tak memberi mudarat apa-apa. Sebab apa kata tidak memberi mudarat? Li'annaha, kerana bahawasanya ziyadah al-lami tu tambah akan lam ma'rifah tu la tughayyirul makna, tidak mengubah ia ziyadah itu
tidak mengubahkan makna bagi at-takbir. Al-makna makna takbir. Tak ada mengubahkan makna takbir apa-apa. Keadaan Allah lebih besar daripada tiap-tiap benda tu, tetap lagi makna dia. Tak berubah. Maka orang ini tak mengubah makna. Bahkan tuqawihi, mengkuat ia mengkuat ia ziyadah tu, akan dia akan makna. Kuat makna ada yang muka alilai makrifah. Makrifah dua tepi. Tu mengkuatkan lagi. Sebab apa? Tuqawi bi'ifadatil hasri, bahawa takluk kepada tuqawi, mengkuat dengan sebab memberi faedah akan hasar, akan simpan cakapan. Kerana jumlah ma'rifatut tarafa yufidul hasra. Makrifah dua tepi memberi faedah hasar. Allahu ma'rifah, al-akbar ma'rifah. Bila makrifah mubtada ma'rifah khabar, memberi faedah membatasikan maksud. Maknanya mensimpan cakapan. Jadi Allah jua yang maha besar. Tu kuat. Mula-mula Allahu akbar, Allah maha besar. Allahul akbar, Allah jualah yang maha besar. Tu faedah hasar yang reti daripada jumlah mubtada khabar. Ma'rifatul tarafan. Maka dengan sebab beri faedah hasar, kau kuat lagi lah makna. Kalau kita kata, bila kuat makna lagi, mari kita buat lagu ni lah. Kalau tak, maka Allahul akbar. Sungguh pun mengkuat. Tapi dua hukum tak comel juga. Kerana Nabi tak mendatangkan hak. Nabi tak di segi lubang. Tapi Nabi tak nak buat. Sebut Nabi bak semaya. Dia ayat siap dah. Kama ra'aitumuni usalli. Aku tak nak kata Allahul akbar. Maka kita kata tu, ulama kata tak ada sampai ke tahap tak sah. Kerana maksud takbir tu ada, tapi lakinnahu khilaful aula, tetapinya lakinnahu huruf mana? Lakinnahu yukajat li'annaha fala tadurru lakinnahu qawluhu Allahul akbar tu. Tetapi nyo berkata Allahul akbar itu khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama. Orang panggil makruh kecil, makruh halih-halih. Ada tahap khilaful aula. Kita kata makruh lah, mudah-mudah faham. Tapi dia beza sikit antara khilaful aula dengan makruh ni. Kerana makruh ni ada dalil yang koreh. Ada pun khilaful aula ni tak ada dalil yang nyata, yang koreh. Tegah tu. Tak sabit dalil-dalil yang koreh. Tu. Sebab apa khilaful aula? Khurujan, kerana dikeluarkan daripada khilaf. Ada ulama kata haram. Ada ulama kata tak sah. Maka kita nak keluar daripada khilaf tu, comelnya tak sah kepada khilaful aula. Tu dia. Habis cakap tu Allahul akbar. Agak boleh faham. Wa kaza Allahul jalilu akbaru. Wa kaza. Jadi wa isti'na masuk pada Allahul jalil. Kalau tak lafaz Allahul jalilul akbar tu mubtada muakhar. Kaza takluk mazhuf khabar muqaddam. Yani wallah, yani wa qawlu Allahul jalilu akbaru tu, dan bermula kata Allahu al-jalilu akbaru tu, kainun kaza, adalah ia seperti dimakai itu juga. Kaza ai ka qauli Allahu al-akbaru.
fi adami al-madarrati. Adalah seperti perkataan Allahul Akbar juga pada pihak tidak memberi mudarat. Supaya itulah juga Allahul Jalilu Akbaru. Bermula Allah yang maha agung itu, Akbaru, lebih besar dia, maha besar. Allah yang agung itu lebih maha besar dia. Tu bubuk sifat telah tu. Bubuk sifat telah. Sifat tu antara sifat bagi Allah, data sifat bagi Allah. Tu ada fasal antara tu. Dalil kata kena wa kaza Allahul Jalil Akbaru ai bi ta'rifin jalil, dengan dimakrifahkan, dengan dipermakrifahkan akan al-lafa al-jalil. Bu alil makrifah di lafa al-jalil tu bi ta'rifin jalil. Tak bohong ni. Bi khilafi ma idza apa dia idza nakarahu. Aku tak boleh bersalahan. Ma idza ma masdariyah idza zaidah. Bersalahan menakirah ia musalli. Hu akan dia akan lafaz al-jalil. Kita nakirah. Kalau kita kata Allahu Jalilun Akbar, tak boleh. Fa innahu, maka sesungguhnya tangkirahu tu, tak apalah tahu tu, yadurru, memberi mudarat ia. Ia menakirahkan tu memberi mudarat. Buat lagu tu memberi mudarat. Sebab apa yadurru? Li'annahu kana bahawasanya tu dia. Bahawasanya jalilun, lafzu jalilun, lafaz jalilun dengan nakirah tu, hina idin, pada ketika itu, ketika hina idin nukirah, pada ketika dinakirahkan dia tu, ketika tu lain sifatan lahu, bukanlah ia lafaz jalilun tu bukan satu sifat baginya, bagi Allah Ta'ala, bukan sifat terhadap. Kalau kata jalilun tu bukan sifat terhadap. Kalau al-jalil, tu tak apa. Tak apa lagi. Tapi kalau Allahu Jalilun Akbar, tak sah, tak ada. Kerana jalilun bukan sifat terhadap. Kena bu alih la makrifah. Oh, jadi sifat Allah Ta'ala. Tu. Nampak tu dah? Habis kat tu. Di ta'rifin jalil. Tu dia. Khilaf jadi wazalika ta'rifu mutalabbisun bi khilafi. Nakar jadi tangkirihi. Walai tadi. Nakar ai tangkirihi. Ma masdariyah idza latah. Fa inna tangkirahu yadurru. Fi takbir. Memberi mudarat pada sah takbir. Sebab apa yadur? Li'anna lafzul jalil bitangkir tu hina idin nukira tu laisa sifatan lahu, bukan sifat habis. Allahu Akbar. Apa adalah wa yajibu qarnun niyyah. Tu kena corona pula, ada muqarna qurtiyah, corona kamaliyah, nanti makia semula. Kena sertakan niat. Kita ingat 3 perkara tadi, berserta dalam takbir kita. Dengan awal takbir Allahu Akbar, kena berserta. Kena bersertakan niat kita tu dengan awal takbir. Kita tengok syarat takbir, kita tengok derajat dalam kitab, tapi nak mengaji. Derajat cukup. Misalnya daftar yang belakang. Syarat takbir ada berapa syarat? Syarat Fatihah ada berapa syarat? Syarat rukuk ada berapa syarat? Kita tengok di Safinatul Najah. Pasal dah tidak?
Ni tengok. Kalau dia mengajar lagi lagi tu ada dari awal sampai akhir. Ada pun. Sampai akhir. Syekh Gafur bawah ni kita di Malaysia bawah ni Syekh apa nama? Dia mazhab Maliki tapi dia masuk Malaysia dia nak sudah dia orang dia jumpa masuk dalam majlis mahabbah majlis apa? Majlis mahabbatul rasul apa kena buat ni kedah tu kan? Ada majlis cinta rasul apa dah. Itu betul lah itu kita tak ada letak kotak ni nak pergi jalan tengok ya. Di sahabat tu orang hak duk jalan dia tu nampak. Orang itu mari. Memang dia heret masa tadi tu. Tu dia kita nak orang muslim tengok beli barang ya. Nak jadi strict sebenarnya kita nak mesti tu. Memang heret masa balik mana dia dalam bilik ni ada asal Nabi kan. Barang-barang peninggalan oleh Rasulullah ada yang bawa ni tu baru kita boleh tu. Kita pun boleh kutuk boleh cium pada orang tu. Lepas tu demo suruh naik kata waiting lah. Sebetulnya semasa tu belum pada nak naik Syekh tu hari nama apa? Siapa? Al-Humari lah. Hasan. Hasan. Dia nampak saya. Dia nampak saya. Dia kata, Syekh Faisal. Biarlah. Ada masa malu kita. Saya. Sahibud Fahad Al-Lawiyah. Dia. Syekh. Ada masa malu kita ni jadi kebah habis kena dia duk puji lagi tu. Dia kata aku ni orang Maghribi. Di Maghribi ni dia kata ni orang yang apa kuat. Dia ilmu apa. Bila aku mari duduk Malaysia aku rasa rumah. Nampak benar Malaysia ni kurang dari segi apa dia tak tahu. Hafal dia tu jadi kurang tak amat sih. Maka aku ngajar dia rasa jadi semua. Tapi kita tengok satu hari tengok di page sahah. Dia kata dia nampak kita ni duk apa materi pagi-pagi materi alfiyah ke dia semua ada juga buat ni duk apa materi. Dia rasa ada semangat mari. Semangat mengajar lagi. Sebab dia nampak kita dia pengajar-pengajar apa. Lepas tu dia masuk tengok dalam page. Dia masuk tengok. Dia tengok kita ada mengajar tapi dia pengajar tu. Naik parfait ke apa semua. Dia tengok. Dia tengok. Lepas tu dia bila dia mengajar budak-budak dia berhak malik. Tapi dia boleh mesti juga siapa ni pada hak awal tu. Dia mengajar kita Safinah Najah mana juga mengajar. Dia kata kepada budak-budak yang semua kata, jika kamu tak faham, jika kamu tak faham huraiya aku mengajar ni, maka rujaklah kamu kepada Sahah Dalawiyah. Dia tengok dalam teks. Rujaklah Safinah Najah. Jalan. Kita kau malu. Dia tengok kata, huraiya patut di hurai duk mengajar gitu jadi orang panggil memadai bagi penuntut ilmu. Maka lepas ada tu yang anak murid dia tu pakak mari follow dalam YouTube orang tu tengok. Banyak orang duk kosai. Betul minta izin mari minta izin. Kita mikir tengok orang luar saja. Tu aja kita. Telefon ada belakang.
lagi. Coba apa? Aduh. أشهد أن